Bab kalau seseorang memberi hartanya secara nazar atau sebagai tanda taubat. Diriwayatkan dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Beliau memimpin Ka'ab bin Malik. Di antara anak-anaknya, dia adalah yang menuntun ataupun memimpin Ka'ab bin Malik ketika beliau telah buta. Beliau berkata, saya telah mendengar Ka'ab bin Malik dalam kisahnya, wa 'ala thalathati alladhina khulifu, berhubung dengan 3 orang yang telah ketinggalan di belakang Nabi SAW kerana tidak ikut serta dalam peperangan Tabuk bersama Nabi SAW. Termasuklah Ka'ab ini. Faqala fi akhir hadithihi, di akhir hadisnya, ceritanya itu, dia berkata, inna min taubati, sesungguhnya di antara tanda taubat saya ialah saya melepaskan diri daripada harta saya sebagai sedekah kerana Allah dan Rasulnya, atau kepada Allah dan Rasulnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amsik ba'dha malik, peganglah, tahanlah sebahagian dari hartamu, fahuwa khairul lak, itu terlebih baik bagimu. Babun idza harrama ta'aman, ini bab kalau seseorang mengharamkan sesuatu makanan. Dan firman Allah, wahai Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang telah Allah halalkan untukmu? Tabtaghi mardata azwajik, untuk memuaskan hati istrimu. Dan firman-Nya, la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum, jangan kamu haramkan perkara-perkara baik yang telah Allah halalkan untuk kamu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata bahawa Nabi SAW pernah duduk di rumah Zainab binti Jahsh dan baginda minum madu. Fatawasaitu ana wa Hafsah, maka aku pun berpakat dengan Hafsah bahawa sesiapa di antara kita didatangi oleh Nabi SAW, maka hendaklah dia berkata, saya mendapati bau maghafir padamu, engkau makan maghafirkah? Fadakhala ala ihdahuma, kemudian Nabi SAW pergi kepada salah seorang daripada mereka berdua itu. Lalu istrinya itu berkata kepada Nabi SAW, apa yang telah disebutkan tadi? Baginda menjawab, tidak, bahkan saya minum madu di rumah Zainab binti Jahsh, dan saya tidak akan ulangi lagi. Kalau begitu, saya tidak akan ulangi lagi. Maka turun ayat, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak, hingga kepada firman-Nya, in tatuba ila Allah, jika kamu berdua bertaubat kepada Allah. Yani ini Allah Subhanahu wa taala khitabkan kepada Aisyah dan Hafsah. Wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha, dan ingatlah ketika Nabi merahsiakan sesuatu cerita kepada salah seorang istrinya, liqaulihi, kerana katanya, bal syaribtu asalan, bahkan saya telah minum madu. Ibrahim bin Musa dengan sanadnya meriwayatkan dari Hisham, dalam riwayatnya disebutkan, walan a'udalahu wa qad halaftu fala tukhbiri bidzalika ahadan, saya tidak akan mengulangi lagi, yakni saya tidak akan minum lagi madu itu, saya bersumpah nih, wala tukhbiri bidzalika ahadan, dan engkau jangan ceritakan perkara ini kepada sesiapa pun. Babul wafa'i bin nadhri, ini bab menyempurnakan nazar. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadhri, mereka menyempurnakan nazar. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Sa'id bin Al-Harith bahawa beliau telah mendengar Ibnu Umar berkata, bukankah kamu telah dilarang daripada bernazar? Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sebenarnya nazar itu tidak akan mendahulukan dan mengemudiankan apa-apa. Hanya dengan nazar itu dikeluarkan, yakni harta dari orang bakhil. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Nabi SAW telah melarang daripada nazar, dan baginda bersabda, nazar tidak menolak apa-apa, tetapi hanya dikeluarkan dengan nazar itu
Yani dari orang bakhil, ya, harta orang bakhil. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau berkata Nabi SAW bersabda, nazar tidak membawa apa-apa kepada anak Adam yang aku tidak takdirkan untuknya, tetapi nazar akan mencampakkannya kepada takdir yang telah ditentukan untuknya. Maka Allah mengeluarkan dengan nazar itu dari orang bakhil, diberikan kerananya kepadaku sesuatu yang tidak diberinya kepadaku sebelum itu. Babu ithmi man la yafi bin nazar. Ini bab dosa orang yang tidak memenuhi ataupun menyempurnakan nazar. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Imran bin Husain, beliau bercerita dari Nabi SAW, sabda baginda, khairukum qarni, sebaik-baik kamu ialah orang-orang di kurunku, kemudian orang-orang yang mengiringi mereka, kemudian orang-orang yang mengiringi mereka. Imran berkata, saya tidak pasti, baginda telah menyebut 2 atau 3, yakni selepas kurunnya. Kemudian datang golongan yang bernazar tetapi tidak menyempurnakan nazar, berkhianat, tidak boleh diamanah, tidak boleh diserah amanah, wa yashhadun, bersaksi padahal mereka tidak diminta supaya menjadi saksi, wa yazharu fihim as-siman, dan akan nyata, akan berleluasa di kalangan mereka kegemukan. Babun nadhri fi babun ataupun babun nadhri fi ta'ah. Ini bab nazar pada taat, untuk ketaatan, untuk melakukan sesuatu ketaatan. Satu lagi, babun, bab an-nadhru fi ta'ah. Itu baca, nazar hanya dalam perkara, dalam mentaati Allah. Wa ma anfaqtum min nafaqatin, apa-apa belanja yang kamu keluarkan, au nazartum min nadhrin, ataupun apa-apa nazar yang telah kamu buatkan, fa innallaha ya'lamu, Allah mengetahuinya. Diriwayatkan dari Aisyah dan Nabi SAW, sabda baginda, sesiapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dia mentaatinya, dan sesiapa yang bernazar untuk menderhakainya, janganlah dia menderhakainya. Babun idza nazara, ini bab kalau seseorang bernazar ataupun bersumpah bahawa dia tidak akan bercakap dengan seseorang semasa jahiliyah, kemudian dia memeluk agama Islam. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahawa Umar berkata, wahai Rasulullah, semasa jahiliyah saya pernah bernazar untuk beriktikaf 1 malam di Masjidil Haram. Nabi SAW bersabda, aufi binadhrik, sempurnakan nazarmu. Babu man mata wa alaihi nadhrun, ini bab orang yang mati menanggung nazar, yakni mati dalam keadaan bernazar dan nazarnya belum disempurnakan. Ibnu Umar menyuruh seorang perempuan yang mana ibunya telah bernazar untuk bersembahyang di Quba. Faqala, dengan kata beliau, salli anha, bersembahyanglah bagi pihaknya, atau salli alaiha, alaiha dalam hasyiah kita tu tepi itu salli alaiha, berdoalah untuknya. Wa qala Ibnu Abbas nahwahu, Ibnu Abbas berkata lebih kurang begitu juga maknanya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, dia memberitahu perawi yaitu Ubaidullah bin Abdullah bahawa Sa'ad bin Ubadah al-Ansari telah bertanya Nabi SAW berhubung dengan nazar yang ditanggung oleh ibunya, tetapi ibunya telah mati sebelum menyempurnakannya. Fa'aftahu, Nabi SAW memfatwakan kepadanya supaya dia menyempurnakan nazar ibunya itu. Fakanat sunnatan ba'du, setelah itu, setelah peristiwa ini, amalan Sa'ad itu menjadi sunnah. Kemudiannya amalan Sa'ad ini menjadi sunnah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ada seorang datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, saudara perempuan saya telah bernazar untuk pergi haji, tetapi dia mati, yakni sebelum menyempurnakannya. Nabi SAW berkata, kalau dia ada menanggung hutang, adakah engkau akan membayarnya? Orang itu berkata, tentu. Qala, Nabi SAW bersabda, faqdillah, bayarlah kepada Allah, fahuwa ahaqqu bil qada,
kerana dia lebih patut dibayar. Yani hak dia lebih patut dibayar. Babun nadri fi ma la yamlik. Ini bab nazar pada sesuatu yang tidak dimiliki oleh seseorang itu, dan nazar untuk melakukan maksiat. Diriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, tadi juga, sesiapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dia mentaatinya, dan sesiapa yang bernazar untuk menderhakainya, maka janganlah dia menderhakainya. Diriwayatkan dari Anas, dari Nabi SAW sabda baginda, sesungguhnya Allah sama sekali tidak memerlukan orang ini menyiksa dirinya. Nabi SAW melihat orang itu sedang berjalan di antara dua orang anaknya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW nampak seseorang yang sedang bertawaf di Kaabah bizimamin atau ghairihi faqata'ahu, dengan tali ataupun selain tali itu ataupun benda lain, faqata'ahu, Nabi SAW memotongnya. Diriwayatkan bahawa Tawus memberitahu kepada perawi, yakni Sulaiman Al-Ahwal, diambilnya dari Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW pernah lalu ketika sedang bertawaf di Kaabah, dekat seorang manusia yang sedang mengheret orang lain bi khizamatin fi anfihi, dengan tali di hidung, dengan tali terikat di hidungnya. Faqata'aha, Nabi SAW pun memutuskannya dengan tangannya, kemudian menyuruhnya ay yaquda biyadihi, supaya mengheretnya dengan tangannya sendiri. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata ketika Nabi SAW sedang berkhutbah, idza huwa birajulin qa'im, tiba-tiba beliau ternampak seorang yang sedang berdiri. Baginda pun bertanya tentang orang itu. Mereka pun menceritakan, itu Abu Israel, dia telah bernazar untuk berdiri, tidak mahu duduk, tidak mahu berteduh, tidak mahu bercakap, dan mahu berpuasa. Nabi SAW bersabda, suruhlah dia bercakap, berteduh, duduk, dan biarlah dia menyempurnakan puasanya. Bab man nazara an yasuma ayyaman. Ini bab orang yang bernazar untuk berpuasa beberapa hari, lalu bertepatan dengan hari nahar, yakni hari raya haji ataupun hari raya puasa. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahawa beliau ditanya tentang seseorang yang bernazar untuk bernazar bahawa tidak akan berlalu sesuatu hari kepadanya melainkan dia akan berpuasa. Yani orang itu bernazar akan berpuasa tiap-tiap hari. Fawafaqa yauma adha atau fitr, kebetulan dia sampai kepada hari adha ataupun fitr, yani hari raya haji ataupun hari raya puasa. Maka Ibnu Umar menjawab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya bagi kamu pada Rasulullah ada contoh tauladan yang baik. Rasulullah SAW tidak berpuasa pada hari fitr ataupun pada hari adha dan hari adha, wala yara siyamahuma, dan baginda berpendapat tidak boleh. Baginda berpendapat, ataupun dalam setengah nuskah dia kata wala nara, kami berpendapat tidak boleh seseorang itu berpuasa pada kedua hari tersebut, yakni hari raya haji dan hari raya puasa. Diriwayatkan dari Ziyad bin Jubair, beliau berkata, aku pernah bersama Ibnu Umar, tiba-tiba ada seseorang bertanya beliau, kata orang itu, saya telah bernazar untuk berpuasa pada setiap hari Selasa atau hari Rabu selagi saya hidup. Fawafaqtu hadha al-yawm yawm an-nahr, tiba-tiba saya telah kebetulan hari itu dengan hari nahar. Tiba-tiba hari itu, hari yang saya bernazar untuk berpuasa itu kebetulan kena
pada hari nahar, yakni hari raya haji. Ibnu Umar berkata, Allah telah menyuruh, memerintahkan supaya menyempurnakan nazar, dan kami pula dilarang berpuasa pada hari nahar. Orang itu bertanya lagi Ibnu Umar. Beliau menjawab seperti itu juga, dengan tidak menambah apa-apa di atas jawapannya itu. Ini kalau seseorang itu nak bagilah, nak bersedekah ataupun nak bagi harta dia secara nazar ataupun secara taubat, yang ini sebagai tanda dia tu bertaubat, macam mana? Macam mana jadinya? Jadi Imam Bukhari tidak bagi jawapan. Biasalah cara dia. Kalau kita dalam kitab ni lah, kalau kita tengok kitab ni, dia ada tulis bawah tu kecil dia tulis bawah. Wal jawab mahdzufun. Jawapannya mahdzuf. Takdirnya adakah jadi? Adakah jadi? Ataupun tidak. Mana kalau dia gantung ke, ataupun kalau dia kata dia memang nak buat lah, adakah jadi atau tidak? Itu jawapan itu pun tidak memberi jawapan yang putus juga. Maknanya hukum dia macam mana? Jadikah atau tidak? Jawapannya iaitu Imam Bukhari mengikut cara dia lah dalam terjematul bab dia ni, tajuk dia ni, iaitu kita kena tengok kepada hadis yang dia kemukakan itu. Adakah dikira jadi dalam hadis itu? Jadi. Maknanya sah dan terpakailah. Maknanya nazar dia itu ataupun kata-kata dia secara nazar ataupun sebagai tanda taubat itu jadi. Iaitu Hani Ka'ab bin Malik ni, dia kata inna min taubati an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa rasulih. Nabi SAW kata amsik ba'dha malik. Cuma Nabi SAW kata peganglah sebahagian daripada hartamu, jangan bagi semua. Jangan bagi semua. Tapi mana pada dasarnya jadilah. Jadi sebab itu dia dalam hasyiah kita nombor 4, cuba tengok, inna min taubati munasabatu hadithi Ka'ab litarjamah. Kesesuaian hadis Ka'ab ini dengan terjematul bab, tajuk. Dalam tajuk tu dia ada 2 juzuk. Yang ni seseorang nak bagi harta dia sebagai nazar, secara nazar. Seseorang nak bagi harta dia sebagai tanda dia bertaubat. Itu 2. Hak ada dalam hadis ni iaitu sebagai tanda dia bertaubat. Hak nazar tu tak ada. Ini cara Bukhari. Dia kata munasabah hadis Ka'ab dengan terjemah ini, iaitu makna terjemah anna man ahda atau tasaddaqa bi jami'i malihi idza taba min dhanbin aw ifa'an min an-nadhri hal yanfudhu dhalika idza anjazahu aw 'allaqahu. Wa qissatu Ka'ab muntabiqatun 'ala al-awwal wa huwa at-tanjiz, lakin lam yasdur minhu tanjiz wa innama istashara fa ushira 'alayhi bi imsak al-ba'd fayakunu awla liman arada an yunajjiza at-tasadduq bi jami'i malihi أو يعلقه أن يمسك بعضه ولا يلزم من ذلك أنه لو نجزه لم ينفذ. Maknanya seseorang yang nak bagi semua harta dia, kalau dia bertaubat daripada sesuatu dosa ataupun sebagai menyempurnakan, memenuhi nazar dia lah, dia bernazar dia nak bagi semua harta dia, adakah itu berlaku kena bagi semua sekali? Kalau dia telah maknanya putus dah nak bagi itu, ataupun dia gantungkan dengan sesuatu, yang ni kalau gini-gini maka saya nak bagi semua, kalau gini-gini tidak. Misalnya kisah Ka'ab ini sesuai dengan yang pertama, sinilah dalam dia sebut ni,
iaitu taubat daripada dosa. Sesuai dengan hak taubat ni. Mana kalau dalam terjematul bab itu sesuai dengan juzuk yang kedua, bukan yang pertama. Sesuai dengan yang pertama, iaitu berlaku. Apa yang dikatakan itu berlaku, mana dia kena sempurnakan. Tetapi di sini dia tidak menyempurnakan semua sekali, tidak bagi harta dia semua sekali. Bahkan dia hak ada sininya, dia tanya pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi pendapat kepada dia supaya pegang sebahagian. Jadi hadis ini menceritakan hak aulanya kalau seseorang tu dia nak bernazar ke, dia nak apa ke sebagai menyatakan taubat dia ke, janganlah perhabis semua sekali harta dia. Itulah maknanya daripada hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kena, walaupun dia kata semua sekali, dia kata semua sekali, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi. Dan itulah pendapat Imam Malik. Bahkan pendapat Imam Malik, dia kata tak boleh lebih daripada 1/3. Tak boleh lebih daripada 1/3, sekat 1/3. Hak ni Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada sebut. Jadi dia kias dengan hak itulah. Mana kalau wasiat, kalau gapo, tak boleh lebih daripada 1/3. Itu mengikut pendapat Malik. Tetapi Nabi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dia pegang sebahagian. Ini tidak bermakna kalau dia melaksanakan semua sekali itu makna tak jadi. Boleh juga. Mana kalau seseorang itu bernazar nak bagi semua sekali, ini mengikut pendapat orang lain lah. Dia nak bagi semua sekali harta dia, mana dia kena bagi semua sekali. Sini dia macam tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kena buat lagu tu. Jadi bila tak kena, ini menunjukkan bahawa tak boleh, Imam Malik kata. Tetapi orang lain hak kata kalau dia sebut semua sekali, kena bagi semua sekali lah. Hak sini ni apa tak jadi? Sebab dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Dia tanya sebelum tu, kalau saya gini. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tak usah semualah, sebahagiannya kau. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata gitu. Kalau dia tak tanya, dia pakai buat kata gitu, maka jadi. Jadi sebab dia tanya dulu ni. Jadi orang lain faham gitulah. Tapi Imam Malik kata tidak. Imam Malik kata ni dia kata dah dulu. Lepas tu dia wayak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dia kata, bukan dia tanya dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak bagi. Ini menunjukkan tak boleh. Berkait dengan harta ni tak boleh. Sebab Imam Malik dia ambil beratlah banyak perkara, dia tengok tak boleh lebih daripada 1/3. Sebab apa? Jaga keluarga itu lebih penting lagi. Anak cucu lebih penting lagi. Itu kalau sebagai menyatakan taubat. Sebagai menyatakan taubat. Kemudian hak bertaubat ni lepas tu dengan bagi harta benda sebagai menyatakan taubat ni tak ada dalam ayat mana-mana. Bahawa kalau orang tu nak bertaubat, dia kena bagi gini-gini. Tanda dia tu betul-betul bertaubat, taubat nasuha kita kata, dia kena bagi sekalian harta dia. Mana ada ayat? Tak ada. Tetapi setara tu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam meluluskan. Yang ni apa kata-kata dia tu membenarkan. Mana kira jadi dia bagi jugalah. Itu setara hak taubat. Kalau nazar, hak tu ada yufuna bin nadri. Yufuna bin nadri. Ini makna sebagai Allah SWT memuji orang-orang yang menyempurnakan nazar dia tu. Jadi Imam Bukhari dalam hadis ni tak ada berkenaan dengan nazar, tak ada. Dia kias. Kias. Dia pakai apa nama ni? Dia pakai kias aulawi lah. Kias aulawi. Hak tak ada dalam Quran tu pun. Jadi ada dalam hadis. Hak ada dalam Quran lebih-lebih lagi lah. Jadi walaupun tak ada dalam hadis ni. Mana kalau seseorang tu bernazar, kalaulah dia ni gini-gini, dia akan bagi semua sekali harta dia. Kira jadi. Mengikut ramai juga ulama yang mengatakan begitu. Tetapi mengikut Imam Malik tidak. Tak jadi semua. Tak boleh bagi semua gitu. Kalau ada juga kes-kes dalam hadis menyebutkan sahabat bagi semua sekali, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kata apa, itu dia kata kes-kes yang terkecuali, waqi'atu hal la umumalah. Itu peristiwa khusus, tidak boleh diumumkan. Orang ni adalah orang-orang istimewa. Seperti mana dalam perkara-perkara lain banyak yang khusus dengan sahabat, tidak merangkumi orang lain, tidak. Hak ni pula gitu juga.
Adapun untuk umum tak boleh. Dan Imam Bukhari daripada cara dia mari ni nampak dia setuju dengan Malik itu. Setuju dengan Malik, dekat-dekat pendapat dia dengan Malik itu. Ini bab kalau seseorang mengharamkan makanan itu halal, dia haramkan. Apabila dia telah haramkan, apakah jadi dia tu kena bayar kafarah? Itu haknya. Adakah kena bayar kafarah? Setakat itu tidak ada jawapan daripada Imam Bukhari. Gitu saja. Sebab apa? Sebab ada khilaf. Ada yang mengatakan kalau seseorang itu mengharamkan benda halal, tidak jadi gapo-gapo. Tidak jadi gapo-gapo. Kalau dia nak buat taat, baru jadi. Sebab dia pegang dengan hadis, man nazara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'siyahu fala ya'si. Sesiapa yang bernazar untuk menderhakai Allah ni, Allah Subhanahu Wa Taala kata halal, kita haramkan walaupun atas diri kita, itu menderhakai Allah lah, tak boleh. Mana kira tak jadi. Dia tak jadi, tak ada sebut pula kena kafarah ke apa. Ada yang berpendapat begitu. Ada juga yang berpendapat kalaupun dia mengharamkan makanan itu, walaupun dia tidak bersumpah, dia mengharamkan saja, tahrim saja, dia dikira sebagai bersumpah dah. Yang ni dia tak boleh lah nak terus tu berdosa lah. Terus tu berdosa. Dia kena langgar, batalkan sumpah dia tu. Apabila batalkan sumpah tu, dia kena bayar kafarah. Yang ni kedua-dua mereka ini ada dalil mengikut Imam Bukhari. Tetapi Imam Bukhari lebih cenderung dengan sebab itu dia mari dalam hadis ni, dia mari riwayat Ibrahim bin Musa an Hisham. Ibrahim bin Musa an Hisham. Tadi riwayat Ata, dia mendengar Ubaid bin Umair berkata begitu. Dalam riwayat Ibrahim bin Musa dari Hisham, cerita ni juga ada tambahan, walan a'udalahu wa qad halaftu. Aku tak akan makan lagi, tak akan minum lagi madu tu, dan aku bersumpah ni. Jangan cerita kepada siapa-siapa lah cerita ni. Maknanya Imam Bukhari nak kata kalau haram saja tu tidak jadi haram, tidak kena bayar kafarah ke apa. Kalau dia langgar, kalau dia langgar pun, yang sini kena bayar kafarah ni kalau dia bersumpah. Misalnya dia kata waqad halaftu, ada lafaz itu, maka kena bayar kafarah. Sini Imam Bukhari nak cerita, setengah orang dia ambil kira waqad halaftu dalam hadis ni. Setengah orang dia tak ambil kira. Dia tak ambil kira, mana dia kata tak ada apa. Kalau ambil kira waqad halaftu ni, kalau bersumpah, kalau semata-mata mengharamkan gitu, tidak kata apabila dia makan kena bayar kafarah. Kita tak semua makan apa-apa udan lah, kita tak semua makan. Tak semua makan tak apa. Lepas tu semula makan, macam kita mengharamkan lah kepada diri kita. Lepas tu semula kita makan pula, kena bayar kafarah. Itulah yang ada dua pendapat tadi. Mengikut Imam Bukhari nya kalau bersumpah, sebab hak tidak bersumpah tu mengharamkan, itu bukan makna bersumpah. Mengharamkan itu termasuk dalam menderhakai Allah lah. Menderhakai Allah, tidak termasuk dalam bersumpah. Hak kena bayar kafarah tu, iaitu kalau bersumpah, la yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman fakaffaratu. Berkenaan dengan aiman. Dah kalau tak ada sumpah. Jadi setengah ulama dia kata walaupun tidak sumpah, perkataan tahrim itu dia memberi makna sumpah, maka dia kata kena bayar kafarah lah. Orang yang pendapat begitu. Sebab tu dalam hasyiah nombor 5, lam yadhkur jawab idza ala adatihi. Imam Bukhari tak jawab idza ni. Kalau seseorang kata lagu tu mengharamkan makanan lagu tu, lagu mana? Seperti biasalah, dia pesen dia dah. Wal jawab yanaqid. Jawapan dia hanya jadi. Yang ni kalau seseorang kata gitu jadi, dan dia kena bayar kafarah yamin kalau dia menghalalkan pula benda tu. Tetapi kalau dia bersumpah, kena bayar kafarah tu. Wa huwa alladhi dhahaba ilayhi al-Bukhari, itulah mazhab Bukhari. Falidzalika awrada hadits al-bab, sebab itu dia ambil hadis bab ni, lianna fihi, sebab ada qad halaftu, sebab ada begitu.
Tapi syarat dia kena ada sumpah lah. Bagi Bukhari dia kena ada sumpah. Kalau tidak tak jadi. Tak jadi itu maksudnya tidak kena bayar kafarah ke apa lah kalau langgar. Sebab Nabi SAW banyak kali tengok ni kalau orang buat hak tak betul, dia suruh berhenti. Lepas tu dia tidak suruh bayar kafarah ke apa pun. Begitulah. Kemudian hadis ini, hadis Aisyah, Hafsah ke apa ni, kita sudah jumpa banyak kali dah. Dan semasa dalam kuliah Muslim tu panjang kali dah juga sebutnya. Dia ada beberapa riwayat. Satu riwayat sebut Nabi SAW mengharamkan Mariah untuk dirinya. Satu riwayat pula dalam Bukhari ni sendiri, ada dalam riwayat yang lain disebutkan minum madu ni di rumah Hafsah, di sini di rumah Zainab. Ada dalam riwayat yang lain disebutkan di rumah Saudah pula. Jadi ada beberapa riwayat. Riwayat yang paling sahih di antara banyak-banyak tu, baru ni kita sudah bicara dah. Saya nak kaya secara sepintas lalu saja, iaitu riwayat ni. Mana minum madu ni di mana? Di rumah Zainab binti Jahsh, bukan di rumah Hafsah. Sebab apa? Riwayat Ubaid bin Umair ini paling sahih berbanding riwayat-riwayat lain. Walaupun ada dalam Bukhari ni sendiri pun, tempat lain menyebutkan di rumah orang lain. Ataupun setengah ulama kata, dia kata berlaku beberapa kali, tapi itu tidak sesuai lah. Tidak sesuai berlaku beberapa kali. Sebab apa? Ialah kalau kita bincang panjang dia jadi bercanggah tu. Kalau kita kata beberapa kali berlaku tu, dia bercanggah. Sebab apa? Isteri Nabi SAW dia ada dua grup dia. Ada dua grup. Hak sesuainya kalau Aisyah dengan Hafsah ni pakat sekali dalam menentang Zainab, sebab Zainab tu dia masuk grup satu lagi. Tetapi kalau Hafsah, lepas tu Aisyah ni nak buat terhadap dia, itu tak pernah sabar, sebab dia ni masuk dalam grup Aisyah sekali, tak pernah sabar. Begitu juga hak Mariah, dulu kita sudah bincang dah, hadis itu tidak sahih. Tidak sahih. Jadi dia pakat ni lagu mana? Jadi di sini nampak molek kah lagu tu? Molek kah? Isteri Nabi SAW ni pakat ni nak buat cerita ni, padahal benda tidak pun. Dia minum madu, lepas tu dia kata makan maghafir. Maghafir ini sejenis getah ataupun air, sejenis pokok lah, macam tuak gitulah. Ambil tu minum tu dia rasanya pahit. Lepas tu dia peluh tu, apabila keluar tu dia jadi bau sikit. Nabi SAW dia tidak suka bau-bau tak sedap ni. Jadi apabila isteri dia kata makan maghafir kah, ya bau gini ni, dia pun kata tak sih lagu tu, tak sih makan dah lah kalau lagu tu, tak sih minum dah lah. Tapi dia kata saya tak ada minum maghafir lah, saya minum madu. Tapi dah bau gini, maknanya madu tu tak bagus lah. Boleh jadi madu itu maknanya lebah tu pergi isap bunga ataupun daripada pokok maghafir itu. Jadi Nabi SAW pun tak sih minum madu tu, tak sih minum madu. Gitu. Sedangkan madu tu tetap baik. Ini adalah permainan dalam rumah lah, permainan dalam rumah dia boleh berlaku lah, terutama kepada orang yang beristeri ramai, boleh berlaku seumpama ini. Dan perkara yang seperti ini tidaklah pelik. Kita tak boleh kata kerana ni maka dua orang ni teruk sangat. Lepas tu dalam ayat tu kata in tatuba ilallah, kalau kamu berdua bertaubat, maknanya kesalahan besar lah tu. Kesalahan besar lah tu kalau nak kira tu. Sebab tu suruh bertaubat. Taubat di sini banyak peringkat. Kepada isteri Nabi tu setara tu kesalahan tu dia macam mempermain Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dia tu suami kepada mereka. Kalau nak kira suami isteri dia ada lah kadang-kadang jadi hak tu kecil hati, hak ni kecil hati tu. Tetapi begitu pun kedudukan sebagai Nabi tu. Jadi itu tidak sesuai. Itu tidak sesuai. Jadi dia kira salah juga. Salah setara tu pun Allah SWT tegur. Allah SWT tegur, in tatuba ilallah faqad sagat qulubukuma. Setengah orang mentafsirkan, kalau kamu bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu telah pun belok. Sagat itu maknanya belok lah, tak betul lah terhadap Nabi SAW.
Jadi bernasabahlah kalau kamu bertaubat. Rasanya terjemahan yang seperti itu tidak begitu tepat, tidak begitu sesuai dengan isteri Nabi SAW. Sebab dia orang besar ni, kecil kesalahan pun dia kira besar dah. Sebab tu disebut bertaubat. Jadi apabila mereka ni telah buat gitu terhadap Nabi SAW, dia berasa dah, dia berasa dia bersalah, dan dia pun telah cenderung dah nak bertaubat kepada Allah SWT. Inilah maksud ayat ni, in tatuba ilallah, kalau kamu bertaubat kepada Allah, faqad sagat qulubukuma, yani kalau kamu akan bertaubat kepada Allah, faqad sagat, sebenarnya hati kamu telah pun condong, telah pun cenderung untuk bertaubat itu. Mana kamu berasa dah nyesal dah. Gitu. Hal tu yang sesuai dengan isteri Nabi SAW. Sebab itulah dalam riwayat dulu kita sudah jumpa dari Saudah mengatakan, kita ni sampai telah membuatkan dia mengharamkan sesuatu dah atas diri dia. Maknanya dia kesal dengan perbuatan perempuan dia tu. Dan perkara yang seperti ini, orang-orang Syiah dia lambung tak kira lah. Ya lah, tengok Aisyah. Dia kata Aisyah dengan Hafsah ni, sebab tu kita kata Aisyah dengan Hafsah ni jahat, dia kata sampai ke kafir, wala'iyadzubillah. Sebab apa? Dia telah menyakiti Nabi, dia telah mengganggu Nabi SAW, dia telah melakukan dosa gini-gini, sehingga Allah SWT kata in tatuba ilallah. Dia kata lagu tu, kalau nak kira menimbulkan kemarahan Rasulullah SAW tu, maka seseorang tu jadi dimurkai oleh Allah SWT, jadi orang tu jadi kafir. Orang Syiah pun kata sesiapa yang dalam hadis kita, dalam hadis Syiah pun ada sebut, sesiapa yang menimbulkan kemarahan Fatimah, Allah SWT murka terhadap dia. Lepas tu Sayyidina Ali pun pernah, dia sebagai suami isteri, menyebabkan Fatimah marah ke dia. Sayyidina Ali pun tinggal rumah, tak tidur dalam rumah, pergi tidur luar rumah. Bahkan nak kira hadis tu ada juga dalam kitab Syiah pun. Jadi lagu mana Sayyidina Ali tu? Dosa besar lah kalau nak kira. Kalau lagu mana? Supaya tu juga masalah dalam keluarga ni, orang tak bawa keluar. Ni cerita dalam man. Jadi kita kena faham tu, kita kena tengok dia ni sebagai suami isteri. Jangan tengok sebagai orang luar suku sakak. Sebagai suami isteri, dia adalah benda-benda yang seumpama itu. Dia ada. Sebab dia satu pihak Nabi, dia tidak akan, dia maksum. Di satu pihak manusia biasa, dia boleh tersalah, dia ada kelemahan, ada kekurangan. Namun begitu, sahabat-sahabat ni termasuk isteri Nabi SAW, Allah SWT bentuk peribadi dia melalui Quran sendiri. Tegur selalu. Padahal setara tu je, setara tu tak boleh dah, setara tu. Lepas tu Nabi SAW kata, aku bersumpah jangan cerita perkara ni kepada siapa-siapa lah. Nya cerita pula hak dalam ayat kata, wa id asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha. Hak tu ayat seterusnya. Nya cerita pula. Apa cerita? Cerita tu dia rasa dia lebih lah. Sebab nak lebih kan, nak lebih. Jadi kalau dia tidak cerita, orang tak tahulah dia lebih. Nabi SAW rayak ke dia seorang, rayak kau guru dia orang lain, bahawa Nabi SAW cerita ke aku gini-gini, orang lain tak tahu, maknanya aku lebih. Gitulah kira-kira. Kerana nak kelebih itulah. Tegur dalam Quran, tegur jangan buat lagu tu. Walaupun ni cerita minum madu, cerita makan benda kecil-kecil, jangan cerita. Kalau Nabi sudah kata dah, jangan royak kau orang, jangan royak. Sebab apa? Dia tu pemimpin agung, dia bukan orang biasa. Benda-benda hak dalam rumah tu kena susuk, jangan dibawa keluar. Kalau bawa keluar, orang akan tahu. Musuh, penting benar tu bagi musuh, di mana kelemahan seseorang, kalau nak dikira sebagai kelemahan, ataupun kalau nak ambil kesempatan di mana. Daripada isteri lah, kadang-kadang isteri yang tak pandai. Sebab itulah orang dia berjaya apabila jadi orang besar, apabila isteri dia tu cerdik juga. Kalau isteri dia tak cerdik, banyak perkara, terutama kalau pemimpin politik ke apa, boleh tergadai negeri kerana dia seorang. Jadi ini rahsia kecil. Apa tak lagi hak besar-besar, maknanya jangan royak. Jangan kata aku lebih, dia fikir masalah peribadi, aku lebih, mungkin Nabi SAW royak aku ke orang lain, isteri-isteri lain dia tak royak. Jangan fikir lagu tu. Boleh jadi ada sesuatu, walaupun nampak gitu je, sebenarnya rahsia di sebalik tu besar. Jangan cerita. Ini teguran ni
terhadap isteri-isteri Nabi SAW. Lepas tu Nabi SAW tidak cerai pun. Dia ni tak cerai. Kalaulah tak jujur sungguh, ataupun kalaulah dia ni murtad dah seperti kata Syiah, tentulah Nabi SAW telah pisah dengan dia ni. Ni tak pisah. Tak pisah. Menunjukkan moleklah sampai ke akhir hayatnya. Dia tak boleh qiyas dengan Asiyah tu. Dia tak boleh qiyas dengan apa nama ni, isteri Nabi Nuh, Nabi Lut. Tak boleh qiyas. Ini masalah akidah, bukan boleh qiyas. Qiyas dalam masalah furu' baru boleh. Masalah akidah tu bini Nabi Lut tu. Jadi tak jauh tu. Bini Nabi Nuh tu, anak dia tu tak baik tu. Padahal dia anak Nabi, padahal dia isteri Nabi, misalnya kata lagu tu. Jadi isteri Nabi Muhammad ni pun apa salahnya kalau dia jadi murtad, kalau dia kafir? Tu isteri Nabi Nuh, dia bawa pergi kot tu. Dia qiyas. Hak tu hak ada dalam Quran dah. Hak tu kita terimalah. Hak ni mana ada dalam Quran? Kita tak boleh qiyas. Kalau qiyas lagu tu punah lah. Punah. Babul wafa'i bin nadhri. Ini bab menyempurnakan nazar, dan firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadhri, mereka menyempurnakan nazar. Ini sebagai pujian kepada orang-orang yang menyempurnakan nazar. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata, tidakkah kamu dilarang daripada bernazar? Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, nazar tidak dapat mendahulukan dan mengemudiankan apa-apa. Hanya dikeluarkan dengan nazar itu sesuatu daripada orang bakhil. Jadi di satu pihaknya disuruh menyempurnakan nazar, di satu pihak dilarang. Mana tak semudah-mudah nazar lah. Tak semudah-mudah. Dan nazar tu kena molek sikit, kena faham molek sikit cerita nazar ni. Hadis ni pun kita sudah, hadis-hadis ni lah baru ni kita sudah jumpa dah. Kena faham molek. Hak Nabi SAW tak bui itu takut-takut kita faham. Dengan kita bernazar ni, dengan kita bernazar, jadi tertolak takdir tu. Kita kata kalau kita gini-gini, apabila kita buat gini tu, maka kita dapat gini-gini. Kalau kita tak buat gini, tak dapat. Jadi nazar itu boleh mengubah takdir. Tidak. Kalau dengan anggapan lagu tu tak betul, tak boleh lah. Hak itulah yang dilarang ya. Tak boleh. Sebab ramai orang lagu tu, dia bernazar, kalau gini-gini dia segar, baru dia nak bui lah sedekah ke apa-apa. Maknanya seseolahnya macam pertaruhan dengan Tuhan. Kalau tidak dia tak, kalau tidak dia kedeku, tak bui. Dalam keadaan biasa ni tak bui. Bila sakit tu barulah letak. Anak dia sakit ke barulah letak. Kata kalau sia ni nak bui. Lagu tu tak ada makna. Tak ada makna. Tidak jadi lebih seseorang tu, tidak jadi lebih. Dan sebenarnya kalau sia pun, itu memang takdir Allah SWT nak sia. Tidak nyabik dengan dia kata bernazar begitu gini. Tak nyabik. Dia jangan beriktikad begitu. Jangan beriktikad begitu. Cuma yufu bin nadhri ini, mana kalau dia sudah bernazar, dia kena tunaikan. Tapi bukan dengan makna mengubah nazar itu dapat mengubah takdir ataupun nasib kita. Tak boleh lagu tu. Tapi kalau kita bernazar, kita kena sempurnakan. Bermaknanya Nabi SAW tak apa kena bernazar-nazar. Nak buat-buat lah. Nak buat-buat gitu. Tetapi tak kena ni bukan secara mutlak, tidak. Maknanya dalam keadaan-keadaan ataupun dengan cara-cara yang tertentu hak tidak kena. Sebab apa? Imam Bukhari buat mari dah tu. Dalam ayat tu, yufuna bin nadhri, Allah SWT sebut ni sebagai memuji orang-orang yang sifat-sifat dia lagu ni. Ini bermakna nazar tu boleh. Kalau tidak, apa makna? Kalau tak boleh nak suruh sempurna pula, dan sempurnakan nazar itu baik, apa makna? Jadi maknanya nazar itu kena ingat, kalau nak bagi apa-apa lah, sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan tidak menganggap buatan nazar kita tu, buatan kita bagi gini-gini itulah yang jadi berubah. Jangan menganggap begitu.
sebagai mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam keadaan biasa pun kita selalu duk bagi dah. Dalam keadaan biasa pun kita selalu duk buat dah benda tu. Kalau tidak, itu masalah. Kalau bagi sesuatu harta benda, kita kata, kalau saya gini-gini, saya nak baca Quran khatam 3 kali dalam masa sebulan misalnya gitu. Kalau tidak, tak buat lah. Waktu tak setinya. Jangan sakut dalam keadaan tertentu. Naknya kita mengaji lah. Biar jadi sayang kepada Quran, biar jadi suka kepada semaya tu, mana dengan tidak ada apa-apa, sama-sama dah. Cuma lepas pada tu, kalau ada apa-apa kita bernazar pun dah. Kalau lah gini-gini, kita nak buat gini, tak apa. Kalau tu tak apa. Dan dengan tidak menganggap nazar itu boleh mengubah takdir dan nasib kita, tak apa. Ini nak cerita hakikat nazar itu tidak boleh mengubah takdir, tidak boleh mengubah takdir. Lepas tu sedekah ada dalam hadis, dia boleh mengubah tu, boleh mengubah nasib seseorang. Mana takdir hak muallak lah, kita kata boleh tu. Sedekah lain, ini nazar lain. Sedekah tu maknanya hak kita beri tidak wajib atas kita, memang hak skala biasa. Dengan sebab kita bagi sedekah, boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan sesuatu. Dengan sebab itulah Nabi SAW kalau orang tu sakit, kalau apa-apa, dia suruh bagi sedekah. Sebab sedekah ya, nazar tidak. Nazar innama yustakhraju bin nadhri minal bakhil. Tetapi walaupun tidak molek, walaupun Nabi SAW tidak kena larang, apabila sudah bernazar kena sempurnakan. Dulu kita sudah sebut dah tu. Supaya salah kita. Kemudian riwayat daripada Abi Hurairah, dia kata Nabi SAW bersabda, nazar tidak membawa apa-apa kepada anak Adam yang aku tidak takdirkan untuk dia. Tak ada, kata. Tetapi nazar mencampakkannya kepada takdir yang telah ditentukan. Mana serupa je. Nazar kau tidak bernazar, kalau lagu tu dah ditakdirkan untuk dia, lagu tu lah. Maka Allah mengeluarkan dengan sebab nazar tadi daripada orang bakhil. Dia memberikan kepadaku kerana nazarnya apa yang sebelumnya tidak diberikan kepadaku. Kerananya, kepadaku tu maknanya atas namaku lah, keranaku. Sebelum tu tak bagi. Hak ni hak tidak molek. Kalau seseorang tu sebelum tu biasa bagi dah, tak apa. Sebelum tu dia duk ngaji Quran sama dah. Semuanya apabila keadaan tertentu berlaku, dia kata kalau gini-gini saya nak ngaji Quran. Lagu tu tak apa. Jangan sebelum pada tu tak cara langsung. Lepas pada tu dalam kes tertentu barulah nak buat. Jangan lagu tu. Lepas tu dengan anggapan pula sebab ni lah. Jangan lagu tu. Tu boleh jadi rosak akidah. Babu ithmi man la yafi bin nadhr. Ini bab dosa orang yang tidak menyempurnakan nazar dia. Jadi hak disebut di sini hadis khairul qurun, itulah khairul quruni qarni. Jadi kurun yang tidak baik tu lagu mana? Kurun yang mana orang bernazar lepas tu tidak menyempurnakan nazar dia. Ramailah hak berlaku lagu tu. Lelek dah dia bernazar. Nazar-nazar ni maknanya kita ingat kepada Tuhan betul-betul, nak buat benda ni, harap kepada dia betul-betul, minta tolong dia. Tiba-tiba banyak juga berlaku. Pada masa tu ingat benar, lepas tu terlupa dah boleh benda. Itulah kita patutlah. Mana apabila kita bernazar sampai ke peringkat ni, kita kena ingat molek. Jangan main-main. Kena ingat molek, takut kena gana-gana pula. Atas kita tu tak kena dengan sikap kita tu. Sebab tu kena ingat molek. Sama ada kita ingat sendiri ataupun kita sebut kepada orang lain ke, biar dia peringat kita semula, ataupun tulis kita telah bernazar sekian-sekian hari bulan gini nak buat gini, tulis. Tu tak baik. Takut-takut kita tidak buat, termasuk dalam walayafun. Walaupun kita kata dah kita terlupa, tak apa, dimaafkan. Tetapi macam mana boleh kita terlupa sedangkan pada ketika tu kita ingat benar. Ini nampak benar kita ni ada kepentingan. Bila kepentingan kita tu sudah tercapai, kita tidak ingat dah kepada Tuhan. Tak molek lah, tak boleh lah. Lepas tu lain-lain ni lagu tu lah. Maknanya di zaman selepas khairul qurun itu,
Ada macam-macam lah, khianat, tak boleh dibagi amanah, sanggup jadi saksi padahal tidak diminta jadi saksi pun, macam-macam lah ada. Wa yazharu fihi musliman, dan kegemukan akan berleluasa, akan nyata di kalangan mereka. Pasal apa? Maksud gemuk di sini bukan gemuk secara semula jadi, gemuk mana kerana tak fikir halal haram, kira nak seronok suka saja, sebab tu dia jadi gemuk. Hak lagu tu tak boleh. Babun an-nadhru fi ta'ah, nazar hanya untuk taat kepada Allah. Jadi maknanya kalau kita kata babun an-nadhru fi ta'ah, makna nazar hanya, mana ada makna hasar di situ, ada makna qasar di situ, yakni hanya dalam perkara taat. Nazar-nazar ni tidak boleh, tak boleh kita buat nazar ni dalam perkara maksiat. Dalam perkara maksiat. Dengan sebab itu seperti yang kita sebut tadi, ada khilaf ulama. Ada orang yang kata kalau dia bernazar maksiat tak ada gapo, tak ada kafarah gapo, tak ada. Dia kena bertaubat dengan Allah SWT, gitu je lah. Ada yang mengatakan tidak, tak padas, kena kafarah juga, sebagai peringatan kepada dia. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW kata, kalau sesiapa bernazar untuk taat kepada Allah, hendaklah dia taat, buatlah waktu itu. Sesiapa yang bernazar untuk maksiat, jangan buat. Jadi kalau perkara taat ini, perkara yang baik ni, kalau seseorang itu telah bernazar semasa jahiliyah pun, nak kiranya pada masa tu tidak lillahi ta'ala, disuruh sempurnakan juga lepas dia masuk Islam. Itu bab kemudian. Seseorang bernazar ataupun dia bersumpah tak sekejap dengan seseorang itu semasa jahiliyah, lepas tu dia Islam, lagu mana? Dia tidak jawab. Tengok sinilah. Dia kata, Umar kata, wahai Rasulullah, saya bernazar semasa jahiliyah untuk nak beriktikaf satu malam di Masjidil Haram. Jadi dia bernazar tu ini menunjukkan semasa jahiliyah tu ada dah nazar-nazar. Nabi SAW kata, sempurnakanlah nazar kau. Jadi sempurnakan itu atas dasar niat dulu, kau niat kemudian ni. Jadi dengan sebab itulah ada khilaf pula di sini. Ada ulama mengatakan kalau dia nazar semasa jahiliyah tu tak jadi apa. Ada yang mengatakan kalau hak dia bernazar semasa jahiliyah tu, kalau perkara yang baik-baik, yang sesuai dengan Islam, dia kena sempurnakan juga. Dia kena sempurnakan juga, tapi dengan niat lain lah. Dengan niat lain lah. Kalau dulu tentu sekali semasa jahiliyah, semasa tidak Islam tu kerana muka lain. Jadi bila dia Islam ni kerana Allah lah pula. Sebab benda tu macam iktikaf di Masjidil Haram. Selepas Islam pun ada juga iktikaf. Semasa jahiliyah pun ada juga. Cuma niat dia tu berbeza. Tukar niat, tapi benda yang sama, yang baik tu perlu dibuat. Itu. Di sini dia ada inni nazartu fil jahiliyah, di bawah hasyiah nombor 2. Mutabaqatul hadith zahira bi'tibar al-juz' al-awwal fi an-nuzur. Sesuai apa ni hadis ni dengan terjematul bab ni, nyata kata dia dengan hak bahagian pertama, iaitu seseorang bernazar untuk buat sesuatu lah, taat lah. Adapun mutabaqah untuk juzuk yang kedua, iaitu seseorang bersumpah tak sekecek. Faqad qasal Bukhari al-yamin 'ala an-nuzur. Imam Bukhari telah mengkiaskan yamin, sumpah ni dengan nazar. Maknanya jadi jugalah waktu tu mengikut satu golongannya tidak. Waktu lifa khilaf ulama tentang wajib nazar musyrik berupa i'tikaf ataupun sedekah ataupun apa-apa yang diwajibkan oleh orang-orang Islam. Yang diwajibkan oleh orang Islam, kalau orang Islam kata kena buatlah lagu tu. Kemudian dia memeluk Islam. Hasan Basri, Tawus, Qatadah, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq mengatakan inna dzalika wajibun li hadhil athar. Hak dia kata tu kalau sesuai dengan hak kita lah, macam nak i'tikaf dalam kita pun ada juga. Hak lagu tu jadi wajib, kena buat ni berdasarkan asar-asar ini. Wa khalafahum fi dzalika akharun. Ramai lagi ulama lain tak setuju dengan mereka. Mereka kata tak wajib apa-apa pun daripada apa yang mereka nazarkan itu sebelum Islam, tak wajib. Selepas dia Islam tak ada.
Ini mazhab Ibrahim An-Nakhai, Thawri, Abi Hanifah, dua sahabatnya, anak murid dia, dan Malik dan Syafi'i juga dalam salah satu pendapatnya. Tadi pendapat Syafi'i ada dah, ni pendapat dia asal lagi. Mereka berpegang dengan hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih, bahawa Nabi SAW bersabda, innaman nadhru mabtughiya bihi wajhullah. Nazar itu iaitu yang dilakukan kerana Allah. Bahawa kafir itu bila kerana Allahnya. Rawahu Tahawi. Dan dengan hadis Aisyah dia pegangnya, yang tersebut sebelum daripada ni, hadis Aisyah, man nadhara an yuti'a Allah, sesiapa yang bernazar untuk taat kepada Allah. Jadi adakah semasa jahiliah tu dengan maksud taat kepada Allah? Kalau taat kepada Allah pun dia dengan syirik tu, dengan syirik tak boleh. Dengan syirik tak boleh. Jadi dia ada unsur maksiat juga tu. Bi anna fi'lal kafir, dengan mengatakan bahawa perbuatan orang kafir itu bukan taqarrub, bukan mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Sebab dia pada ketika dia mewajibkan benda tu, dia maksudkan yang disembah oleh dia lah, selain daripada Allah, dan itu adalah maksiat. Bila maksiat, fala ya'sihi, sesiapa yang bernazar untuk maksiat kepada Allah, kalaupun dia terima katakanlah Allah tu, pun dia dengan syirik dengan hak lain tu, dia maksiat juga, fala ya'sihi, sesuai dengan hadis tadi. Jadi tak boleh pakai. Adapun hadis Umar ini, hadis Umar ni lagu mana? Maka jawapannya iaitu hak Nabi SAW suruh dia tu hak sekarang, iaitu dia kena taat kepada Allah lah. Sebab kebetulan hak dia bernazar tu ada serupa juga dalam Islam pun ada juga. Jadi kalau dulu dia kerana berhala misalnya, buatlah hak tu tinggal kerana Allah, niat gitu. Sebahagian ulama pula mengatakan ini hak Nabi SAW suruh Umar ni menyempurnakan nazar dia ni sebagai takkid sahaja. Ayatnya perkara nazar ni kalau orang kafir buat pun kena sempurnakan, apatah lagi kalau orang Islam. Kalau dalam keadaan seseorang itu Islam, dia bernazar, lebih-lebih lagi lah dia kena jaga nazar dia tu. Itu maksudnya. Bab man mata wa alaihi nadhr. Ini bab orang mati dia ada bernazar. Ibnu Umar suruh seorang perempuan yang mana mak dia telah bernazar untuk semaya di Quba. Dia kata semayalah bagi pihak dia, semayalah bagi pihak dia. Ibnu Abbas pun kata lagu tu juga. Tetapi ada riwayat daripada Ibnu Abbas yang menyebutkan bahawa dia tak bagi. Dia tak bagi. Dia kata tak boleh semaya, tak usah semayang. Lepas tu Imam Bukhari buat mari hadis Ubadah, Sa'ad bin Ubadah. Dia tanya Nabi SAW tentang nazar hak mak dia buat. Lepas tu mati tak ada menyempurnakan. Nabi SAW kata sempurnakanlah bagi pihak dia. Hak satu lagi tu adik-beradik dia, perempuan dia bernazar nak pergi haji, lepas tu mati tak ada lagi. Nabi SAW kata kalau dia ada buta nak bayar ke? Nak lah kata dia, memanglah nak bayar. Nabi SAW kata bayarlah kepada Allah, sebab dia ni macam buta dengan Allah SWT. Jadi kalau kita perhati di sini, dia ada perbezaan itu. Dalam tarjamatil bab itu, Ibnu Umar suruh anak ni, dia seorang perempuan ni anak, mak dia mati dah, mak dia tu bernazar nak semaya di Quba, dia suruh semaya. Maknanya semaya bagi pihak orang lain, bagi pihak orang lain. Sedangkan dalam hadis hak dia Umar ni tak ada berkenaan dengan semaya, berkenaan dengan nak bagi sedekah. Mak dia nak bagi sedekah. Hak hadis Sa'ad bin Ubadah, mak dia bernazar nak bagi sedekah. So hadis yang kedua iaitu dia nak bernazar nak pergi haji, bukan nak semaya. Macam mana Imam Bukhari buat mari dalam tajuk dia ni macam semaya bagi pihak orang lain boleh, gitu. Dengan sebab itu kita kena tengok dalam hasyiah ni, dalam hasyiah ni nombor 3 tu, salla anha wa bihadha akhadhat az-zahiriyah. Hak ni puak-puak zahiriyah ambil pegang, dia pegang dengan hak ni, puak-puak zahiriyah pegang. Maknanya kalau seseorang tu mak dia bernazar nak semaya, mak dia tak ada semaya, dia boleh semaya bagi pihak mak dia tu, bagi pihak mak dia boleh semaya. Maknanya kalau dia bernazar lah, dan semaya tu bukan semaya hak wajib, hak asal lah, hak fardu tu tak boleh. Hak tu semua kata tak boleh, tak ada orang lain boleh ganti hak tu.
Hak ni hak dia bernazar, kerana bernazar. Asalnya sembahyang itu tidak wajib, kerana bernazar jadi wajib. Hak ni boleh mengikut Zahiriyah. Anak boleh sembahyang bagi pihak mak tu. Hak nazar saat ni bukan sembahyang teman, suku hak tu. Bukan sembahyang teman, kau sembahyang kau tu ni tak ada. Hak ni sembahyang hak dia bernazar. Wa qalu yajibu qada'u an-nadhri 'anil mayyit sauman kana aw salatan. Mereka berpendapat kita kena tunaikan nazar orang hak mati itu sama ada berupa puasa ataupun sembahyang. Hak sembahyang lagu saat ni lah. Sembahyang fardu tak ada orang kata. Tak ada. Wa qalat asy-Syafi'iyah. Ulama-ulama Syafi'i dalam mazhab Syafi'i kata harus niyabah 'anil mayyit fi shalah wal hajj wa ghairihima litadammuni ahaditsil bab bidzalika. Pasal hadis ini nampak ada mengandungi hak tu. Hadis ini maksudnya asar itulah Ibnu Umar tu. Nampak boleh tu. Hak haji tu memanglah dalam hadis ni boleh. Wa indal Hanafiyah, mengikut ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, la yusalli ahadun an ahadin. Tidak boleh seseorang sembahyang bagi pihak orang lain. Sembahyang ke apa pun. Wala yusalli ahadun an ahadin fardan wala sunnatan la an hayyin wala an mayyitin. Tak boleh berlaku. Orang hak hidup bagi pihak orang hidup, hak fardu ke hak sunat ke bagi pihak orang mati ke, tak boleh berlaku. Tak boleh berlaku. Wal jawab amma ruwiya an Ibni Umar annahu sahha anhu khilafu dhalik. Jawapannya hak Ibnu Umar ni, Imam Bukhari buat mari. Imam Bukhari buat mari dalam tarjamatul bab dia. Dia tidak mari dalam musnad dia. Lain beza tu. Bila lagu ni dia tidak sekuat hak dalam musnad, hadatsana ni tidak sekuat tu. Lepas tu ada pula riwayat daripada Ibnu Umar tak serupa dengan hak tadi. Dia tak bui. Pula dia tak bui. Bahkan hak Ibnu Abbas tu dalam kitab kita ni bawah dia tulis Ibnu Abbas tak bagi. Mana sekurang-kurangnya ada dua pendapat. Kalau kita nak terima juga, mana ada dua pendapat daripada dia. Wa yuhmalu qawluhu salli anha in syi'ta. Dan boleh kita kata salli anha in syi'ta kalau kan nak mayat. Gitu. Wa qala al-Kirmani wa ruwiya salli 'alaiha. Sebab itulah dalam kitab kita ni dia ada dalam nuskhah yang kedua, wa fi nuskhatin ukhra 'alaiha. Jadi dia kata salli 'alaiha. Salli 'alaiha. Salli 'ala ni lain. Salli an lain. Kalau salli an maknanya semayanglah bagi pihak dia. Ganti dia tu. Ni tidak. Semayang atas dia. Apa makna semayang atas dia? Semayang mayat ke? Sini. Salli 'alaiha fa imma an yuqam ala maqam an. Sebab huruf jar ni boleh kita guna belaka. Ataupun dikatakan dhamir ini raji' ila Quba. Salli 'alaiha tu makna semayanglah di Quba tu. Mak kamu bernazar nak pergi semayang di Quba, kamu semayanglah di Quba tu. Tapi bukan sebagai boleh ganti hak dia, tidak. Kamu semayanglah situ. Kamu semayanglah gitu. Intah qultu, kata Syekh Ahmad Ali Saharanpuri ni, dia kata al-munawabah bainaha laysat 'ala al-itlaq. Tidak secara mutlak. Ni pakai dengan makna ni pakai dengan makna ni. Wa aqul, bahkan pendapat saya kata dia, apa tak boleh kita kata salli 'alaiha ni dengan makna ud'i laha fayakunu amruhu bid-du'a ilaha. Maknanya kamu tak boleh sembahyang bagi pihak dia, tetapi salli 'alaiha maknanya kamu doalah untuk dia. Mengikut dalam nuskhah yang lainnya, kamu berdoa untuk dia. Sebab salli ni tidak semesti makna sembahyang. Wa salli 'alaihim inna salataka sakanul lahum. Misalnya dalam ayat tu, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim inna salataka sakanul lahum. Jadi maknanya di situ bukan makna lepas pada orang beri zakat pada Nabi tu Tuhan suruh Nabi sembahyang untuk mereka. Tak ada. Doa untuk mereka. Sebab doa mereka inna salataka bukan makna sembahyang kamu, doa kamu menenang, memberi ketenangan kepada mereka. Jadi di sini apa tak boleh kita kata salli 'alaiha, an itu dengan makna ala. Sebab an huruf jar ni dalam dari segi bahasa Arab dia boleh tukar.
an dengan makna ala, kadang-kadang ala dengan makna an. Kita ambil hak sesuai lah, hak lebih sesuai. An di sini dengan makna ala, hak lebih sesuai. Sebab apa? Kalau tidak jadi bercanggah dengan hadis yang lain yang Nabi SAW larang tu, la yusalli ahadun an ahadin wala yasumu ahadun an ahadin. Jadi kalau tidak jadi bercanggah dengan itu pula, hak tu kita nak letak mana? Lebih baik kita pakai salli di sini dengan makna doa. Doa lah untuk ibu kamu. Bukan maknanya kamu semaya bagi pihak dia tu. Kalau tidak jadi bercanggah dengan hadis tu pula, itu caranya, barulah tidak jadi bercanggah dengan hadis itu. Tapi setengah-setengah orang dia tak kira, dia pegang hak ni. Lepas tu hadis tu ikutlah nak jadi lagu mana. Tak kena lagu tu. Tak kemah cara lagu tu. Hak kemahnya jangan jadi hadis tu saling bercanggah biar boleh pakai belakang. Dan takwilan itu takwilan yang boleh diterima. Sebab apa? Sanilah ayat Quran pun ada. Solat tu dengan makna semaya. Solat tu dengan makna doa ada dalam Quran. Padahal hadis ni pun dia serupalah dengan Quran bahasa dia. Hak lebih sesuainya hak tu. Adapun hak nazar ini, hak nazar saat ini dia nazar nak bagi harta. Nak bagi harta tak apa, bagi pihak orang lain. Dia nak buat dah benda tu, kita tolong bagi. Hak tu orang hidup, kau hak mati, kau hak hidup, tidak semesti tuan dia sendiri pun. Baru sah sedekah tu suruh orang lain tolong pun boleh juga. Tidak nanti tuan dia sendiri pun baru sah orang lain pun. Lepas mati pun lagu tu juga dah diketahui dah dia nak beri sedekah. Apa salahnya? Hak haji, hak haji ni pun lagu tu juga. Tapi Imam Malik tak sih terima. Hak ni tak sih terima. Sebab apa? Dia bercanggah dengan hadis hak lain. Sebab dia tak sih. Anak sekalipun. Tapi setengah-setengah ulama dalam mazhab Malik dia terimalah. Sebab hadis ni kalau anak bolehlah buat haji bagi pihak ayah dia. Tapi kalau nak upah haji dalam mazhab Malik tak ada. Tak ada. Walaupun kaya. Kalau dia tak ada buat haji dia, tak lah. Tak ada. Tak boleh bagi pihak orang lain. Hadis ni dia tak sepakat hadis ni. Tak sih. Hadis ini dia kata khusus. Bukan untuk semua orang. Untuk semua orang ibadat ni sendiri buat. Bukan boleh orang lain tolong buat. Gitulah. Babun nadhri fi ma la yamlik. Sekatulah. Wallahu a'lam.